إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Silakan para pimpinan masjid, jemaah dan seluruh yang kuasa dihormati Qari Syekh Yasir Asy-Syarqawi, dihormati para tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama dengan Qari daripada negara Mesir yang mari ke Kelantan ke sini pada 1 Ramadan mengimami salat tarawih di stadium dinamakan Madinah Ramadan yang sudah berhenti lama kerana COVID-19 dan pada tahun lepas kita adakan secara kecil-kecilan. Pada tahun ini Alhamdulillah sambutannya begitu diperhebatkan lagi, Alhamdulillah. Dan pada jam 8.30 pagi nanti ada pengajian tafsir Al-Quran, daurah Al-Quran kita namakan. Kita baca Quran satu juzuk setiap pagi sampai jam 12.30 ini. Pada hari biasa selama seminggu setiap hari pukul 9 sehingga jam 1 pagi untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di samping baca bersama qori-qori kita beramai-ramai, Alhamdulillah. Dan tafsirnya sehingga kita boleh menyempurnakan satu juzuk sehari dan diharap 30 Ramadan atau 29 kita dapat khatam Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran
hidayah kepada kita dan kita berjaya menjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah membaca Al-Quran dengan betul sebagaimana Syekh yang telah baca kepada kita sekejap tadi. Begitu baik sekali bacaannya, cuma teringat Allah mikrofon sedar. Tidak reply lagi masalah ini. Kalau boleh tak ada tenaga yang terjadi dengan tendiamannya kembali, dia jadi tak kena kalau nak dengar sedar lagi kena disedari. Dan yang terakhir iaitulah berjuang mempertahankan Al-Quran. Itu juga kita. Baik, itu mukadimah dan nama nak baca, nak tengok sikit aja hadirin dan hadirat memahami ayat-ayat yang saya baca kepada kita tadi. Bacaan yang begitu baik, tarannum yang begitu baik tadi, dan iaitulah surah Al-Waqi'ah. Di mana surah Waqi'ah ini yang bermaksud hari kiamat, hari yang pasti berlaku. Dan kita semua jangan mendustakan laisa liwaqa'atiha kadhibah. Kata-kata mari kiamat seperti barulah tidak ada seorang pun yang akan mendustakan lagi janji-janji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita kena buat persiapan. Jangan kita tunggu hari tersebut, kerana kiamat ini ada dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil iaitulah kematian ke atas setiap individu. Kiamat besar iaitulah kiamat yang akhir dunia nanti, yang mana apabila matahari naik sebelah barat, jatuh sebelah timur. Disebutkan dia berlaku selama 12 jam. Nah, kemudian dia naik ada timur balik. Naik ada timur balik, itu tanda letak nada tu. Dan kemudian berlakunya kiamat besar itu tepat pada itu. Tapi tidak sehari dua. Tidak sehari dua. Ada pendakian mengatakan sehingga banyak tahun lagi, berpuluh tahun lagi selepas pada itu. Jadi kita kiamat ini tidak perlu kita persoalkan banyak, buat kajian yang banyak. Yang perlu kepada kita buat persiapan yang banyak. Dan itulah khafidatur rafi'ah. Kejadian pada hari itu ialah merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat. Ini Allah cerita awal-awal kita supaya kita faham bahawa ada hari pemanasan, ada hari penetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak adillah kita kata bahawa dunia ini berakhir dengan begitu saja. Tidak ada perbicaraan kasihan kepada mereka yang lemah, dianiayai, terus dianiayai, dizalimi, terus dizalimi, dinafikan hak, terus dinafikan hak. Tetapi kamu kena ingat bahawa di akhir nanti kamu akan dipersoalkan. Apa yang kamu layan kepada rakyat kamu, kepada pengikut kamu, kepada orang bawahan kamu, Allah akan soal itu semua. Keadilannya akan selesai pada hari kiamat nanti. Maka kita orang-orang yang teraniaya, contoh, kita tidaklah merasa terlalu sedih dan sebagainya. Penindasan demi penindasan untuk umat Islam di Palestin, umat Islam di Rohingya, umat Islam di seluruh dunia. Terasa seolah-olah tidak adilnya alam ini. Tetapi bila kita memahami ayat kedua daripada Al-Waqi'ah ini, yakinlah kita bahawa di akhirat nanti ada hari yang ditinggikan, ada orang dan direndahkan kedudukannya. Maka di sana adalah hari penetapan yang pasti berlaku kepada kita, perintah Allah, dan mengamalkan ajaran dan fahaman tauhid yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan begitu juga ia membawa maksud yang benda-benda rendah akan dinaikkan. Contohnya air laut akan naik dan melimpah. Manusia yang telah ditanam rendah di dalam kubur yang sudah hancur akan dinaikkan juga, dimunculkan juga, dan akan dibangkitkan semula. Ila rujjatil ardu rajja. Ia berlaku semasa bumi digoncang dengan sebenar-benar goncangan. Ini kita akan berada di waktu itu, sama ada kita sudah mati, maka kita dapat melihat bagaimana kita keluar seorang demi seorang daripada tanah perkuburan kita sendiri. Yang tak ada tanah kubur, yang mati di laut pun, semuanya sekali Allah suruh pakai semua untuk menghadap dia. Allahu Akbar. Pertamanya, kiamat itu nanti akan menyebabkan bumi ini tergoncang dengan kuat sekali. Sampaikan manusia yang ada waktu itu hendak berdiri pun tidak boleh kerana kuat sangat goncangan itu. Mereka akan jatuh seperti orang yang mabuk terjatuh. Kalau sekarang ini di dunia, memang kadang-kadang ada gempa bumi, tapi ianya berlaku di satu-satu kawasan sahaja. Tetapi pada hari kiamat nanti ia berlaku di seluruh dunia. Tambahan pula goncangan gempa bumi beberapa saat sahaja dan berhenti. Goncangan kiamat ini tidak berhenti lagi. Ia tidak pernah terjadi lagi di dalam sejarah dunia. Dan goncangan itu sampai menyebabkan air laut akan melimpah. Kalau kita letak air di dalam besen dan kita goncang besen itu, tentu air akan berkocak dan melimpah keluar. Apabila bumi digoncang, air lautan akan sampai ke daratan. Melompat air itu ke kawasan yang makhluk tinggal, yakni di darat, dan akan lemaslah mereka. Waktu itu tidak ada tempat yang akan selamat. Kalau kejadian tsunami dulu, sebahagian tempat sahaja yang kena. Tetapi apabila kiamat, semua tempat akan tenggelam. Kalau kita mengajar orang lain, kita kata nak tahu. Nak tahu tak? Nak tahu ke tidak apa yang kita sebut? Dengan menarik perhatian mereka dahulu, mereka lebih suka hendak tahu apa yang kita nak sampaikan. Maka sekarang Allah tanya, hendakkah kita tahu siapa golongan tanah tersebut? Lama hidup kami, kita nak tahu siapa orang tua, siapa orang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalimah ma dalam ayat ini boleh menjadi ma litta'id. Makna tanya untuk menunjukkan benda yang takjub, ada benda yang hebatlah, ajaiblah. Alangkah pertuanya mereka dapat kitab amalan dari tangan kanan. Besar kuasa, sebesar kuasa. Bila di mahsyar nanti terima kita amalan di tangan kanan. Allah. Inilah yang kita fikirkan. Dah cukup bulan pun terima ngaji. Ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah. Dan pihak yang kiri, alangkah seksanya keadaan pihak yang kiri itu. Wa ashabul masy'amah, golongan kiri ini mereka nanti akan lari dari kitab amal mereka. Ini adalah kerana mereka sendiri takut untuk membaca, nak scroll kitab amalan tu takut. Nak lari, holok, tapi tak boleh nak holok. Sebab tu kan tuan, apa mari kuliah sini awak ada sebut basuh tangan kanan ni. Niat baca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa siku tu mintalah ya Allah, tangan kanan aku menerima kitab amalan di mahsyar nanti. Masa basuh tangan kiri mintalah ya Allah, janganlah amalanku diterima dengan tangan kiri. Kita berdoa. InsyaAllah salah satu cara. Tidak kata Abu Ismail pakai basuh dia juga habis pun berpoya-poya air basuh.
Bukan nak basuh najis, ambil air sembahyang. Nak basuh dosa, nak minta Allah bersihkan kita daripada dosa-dosa yang kita buat. Kalau Rasulullah dia ambil air sembahyang, dia tak curah dekat air. Dia tak ada tangan gitu. Dia gosok lapis tangan dengan basahan tangan saja. Tidak kotor cucu dengan balik. Itu Nabi tak suka Nabi. Ambil air sembahyang, tapi Allah tak suka. Ini sepupu setel ni. Mereka kata sepupu setel. Kata adik-adik tak gelap sangat. Sedangkan orang yang membazir ni, ikhwan syaitan, adik-adik dah. Apa guna sepupu? Jauh sikit. Boleh kan? Baik dah. Jadi jangan membazir lah. Kalau yang berkata air-air TKS ini free ke masjid lah. Masjid free rumah Allah free air dah. Dalam itu itulah saya ingat Allah. Ini adalah golongan yang celaka. Mereka golongan yang tidak selamat. Mereka dari dunia ini pun di dunia ini pun diri selalu dikaitkan dengan perkara negatif. Pokok dirinya tak dunia orang panggil orang negatif. Orang tak masuk tu. Walaupun duduk kiri kanan dia tak masalah, tetapi keutamaan itu sebagai lambang dan orang farna di kanan, orang saziki di kiri. Begitulah benda molek. Maka di mahsyar nanti ada benda molek, ada kanan, ashabul yamin, ada ashabul shimal. Dua tu yang berkesenian. Tak ada tiga, tak ada. Ada solat. Oh, tiga ada kalau buat teka-teki. Siapa golongan ketiga? Golongan ketiga setelah orang itu nama tersenarai, lepas pada dibakar dalam api neraka sampai satu tahap, ataupun ada orang bertanya di ahli syurga, ada hadis sebut, di mana kau ini? Ahli Jumaat di mana? Tanya mereka tanya Allah. Allah kata dia dalam neraka. Lalu dia pun minta, ya Allah, hamba minta syafaat, minta dia di kaki masjid juga. Lalu mana ahli masjid lain duk nanya neraka ni? Allah kata dipanggil dia. Di syafaat orang ahli syurga. Ada juga di dalam syurga. Lalu orang ni bila mereka dicuih dia, ada orang masuk syurga tak sih. Ada dalam hati. Tak sih. Ya dong. Nabi wan orang berentung dari tulai bekok beken belenta kanan ni. Tubuh berumur habis lah. Dengan bau neraka, dengan tulai-tulai yang dah jadi orang panggil hangus lentuk. Orang panggil beka tadi. Malu lebih kada syurga. Lalu mereka menghadap Allah Ta'ala dulu. Allah Ta'ala kata membawa dia waktu Nabi neraka memandi dengan matul hayat, dipanggil air kehidupan. Lalu dicurahkan, dimandikan, mereka mandi, barulah milik semula, back to normal, balik semula kepada asal, dibawa ke dalam syurga. Sampai ahli neraka ni kerja dia kena bakar, kemudian cair, kemudian bakar, jadi pula body baru, kemudian bakar pula. Sampai satu mereka tak boleh nak pergi ada syurga. Malu kau tua, malu kau bini, malu kau anak. Allah, orang yang telah mendahului, yang akan mendahului. Di mana ayat 10 ini adalah golongan ketiga ni. Dia cerita ni memberi pengenalan kepada kelompok as-sabiqun. Mari kita belajar siapa mereka dan semoga kita boleh menjadi golongan ini. Dan orang-orang yang telah mendahului, yang akan mendahului. Kalimah as-sabiqun yang pertama adalah dalam bentuk mubtada, dan kalimah as-sabiqun yang kedua adalah dalam bentuk khabar. Kalimah as-sabiqun dari kata dasar sabaqa yang bermaksud awal. Mereka ini adalah golongan awal. Sebelum orang lain beriman, mereka sudah beriman. Oleh kerana itu di mahsyar nanti mereka akan duduk paling dekat dengan Allah. Dari segi bahasa, sabit adalah isim dari bagi mereka yang menang pertandingan. Sabit orang yang menang pertandingan, yang memang telah menang. Maknanya Allah hendak memberi isyarat yang golongan itu telah menang. Ini adalah kerana mereka ini yang selalu bersegera dalam hal kebaikan. Mereka yang mula-mula beriman, mula-mula menawarkan diri untuk berjihad,
untuk berinfak sebanyak yang mungkin dan sebagainya kerja-kerja amal di dalam Islam. Mereka yang sentiasa mengatakan, ana ya Rasulullah. Nak buat apa saja bila Nabi offer, siapa nak berjaga malam berkawal di dalam muaskar? Mengatakan mereka yang as-sabiqun ini, ana ya Rasulullah. Golongan ini adalah berlumba-lumba dalam membuat kebaikan. Mereka ini adalah golongan Islam kelas pertama. Diterjemah oleh arwah Tok Guru dulu. Apa belajar, tengok tafsir dia, belajar tafsir dia. Dan dalam video dia pun ada sebut juga hari ini as-sabiqun ini. Dan ditulis juga di dalam kitab tafsir Tok Guru terbaru ni. Dia ada ulah ayat ni. As-sabiqun iaitulah golongan-golongan kafir merah. Dia pergi ke luar negara, ke mana saja. Itulah gambaran dunia hari ini. Pasport dia tak kena cek, body dia tak kena cek. Tak ada apa. Lalu terus masuk. Sila. Terus dipelawa masuk, diajak masuk tu. Ini golongan as-sabiqun. Mereka ini adalah golongan Islam kelas pertama pada zaman Nabi. Mereka adalah golongan muhajirin dan ansar. Golongan muhajirin sanggup tinggalkan semua sekali harta benda mereka di Mekah. Apabila berpindah ke Madinah, mereka hanya bawa apa saja yang mereka boleh bawa atas unta atau di belakang tubuh mereka sahaja. Harta yang mereka tinggal terlalu banyak di Mekah tidak dibawa oleh mereka. Tinggal itulah musyrikin mana nak mereka ambil. Dan dah marah sangat kepada Nabi sehingga Nabi berhijrah. Dan mereka terus meninggalkan kota yang disayangi, keluasan tanah beribu hektar pun tinggal belaka kerana agama. Dan orang Ansar pula menyambut golongan muhajirin, diberikan sebahagian harta mereka kepada golongan muhajirin ini. Yang isteri ramai memberikan isteri kepada mereka juga. Setiap dari mereka digandingkan dengan sahabat dari Mekah itu supaya dapat membantu apa yang patut. Kerana muhajirin datang dengan tidak ada apa-apa, jadi mereka memerlukan bantuan dalam kehidupan mereka. Itulah sahabat Nabi yang amat mulia, dan mereka mendapat ujian dari Allah sendiri kerana pengorbanan mereka. Tak ramai lagi sahabat masa itu. Semasa perang Badar pada tahun 2 Hijrah, sahabat Nabi yang berperang hanya 313 orang sahaja. Semasa tahun 7 Hijrah, iaitu semasa perang Khandaq, perang yang ada kisah gali pagi keliling Madinah itu, sahabat Nabi hanya seramai 3,000 orang sahaja. Ini bermakna wahyu telah turun selama 20 tahun kalau ditambah dengan 13 tahun Nabi di Mekah. Semasa perang Ahzab di mana semua orang kafir bergabung memerangi Islam Madinah, mereka hanya 3,000 orang sahaja. Sahabat Nabi bersama Nabi 3,000 sahaja. Dan yang menentangnya ialah selama mana? 12,000 orang. Tak logik ni nak benar. Tapi golongan as-sabiqun berada bersama Nabi. Yang munafik bersama dengan pasukan 3 penjuru golongan Ahzab. Keadaan masa itu amat penting sekali. Tetapi tidak pernah pun Nabi buat solat hajat berjamaah. Waktu itu sebelum perang, bimbang mari kita pakai sembahyang. Tak ada. Nabi mempersiapkan senjata, menghiburkan. Nabi sembahyang dalam puyai begitu dah. Sembahyang masing-masing pakai buat itu dah. Tak ada kenalin sampai kok. Jadi kita ni bunyi kata nak COVID hari itu, habis balik di supermarket, berebut beratur kereta sekalian. Kalau lalu di bank, tak apa anak tak dimakai, baguslah. Tetapi ingatlah bahawa kita ni adalah hamba Allah. Allah uji kita dan kita semua perlu menyantuninya dengan cara yang terbaik. Jangan terlalu melampau. Padahal kita pergi kerja, majlis-majlis, kenal ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh kalau nak jadi kumpulan VIP ni, orang yang baca Quran ni, tuan mengaji Quran ni. Nabi kata solat di dalam hadis yang sahih yang al-kamaqat, naik lagi kamu, kita baca lagi. Nabi kata daki lagi kamu. Daki lagi kamu. Wartaqi
wartaqi, naik lagi, tak ada turun. Sebab itulah Nabi sebut baca Quran ni seafdal zikirnya iaitu baca Quran. Orang yang muliman, orang yang bergedumai dengan Quran, menghafal Quran, memahami Quran, dia ni Nabi kata ahlullah, geng Allah. Mana-mana orang apa jumpa pula di dalam kitab tak silap hadis juga ulama Tuhan disebut bahawa mana orang yang bersibuk-sibuk dengan Quran, dia tak sempat berdoa untuk kepentingan dirinya. Ya Allah, minta tak boleh masalah lah ni dah. Dia tak minta masalah dia lah. Dia duduk dengan Quran sama masalah. Sebab pada Allah Ta'ala, Allah akan cukupkan segala hajat. Allah akan cukupkan segala hajat. Kita ni habis-habis tulis tangan di Mekah di Bukit Jabal Rahmah suku, depan Kaabah suku, di kubur Nabi suku. Bukan main lagi dah. Kita baca doa ni. Orang yang sentiasa macam hafiz, macam imam kita, qari kita ni, Allahu Akbar sekalian. Segala hajat disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama-sama kita sekalian mencari jalan untuk menjadi ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan di sisi Allah, ataupun disebut oleh tujuh kumpulan kapet merah. Saya carilah tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita berjaya. Insya-Allah lebih-lebih lagi Ramadan yang kita mari ni, tu yang baik kita ni, kita dapat laginya. Insya-Allah kita dapat berada di tempat yang paling kondusif di akhirat nanti. Tuan-tuan dan abang sendiri, keluarga tuan-tuan dan keluarga abang, seluruh umat Islam, insya-Allah kita doakan kita semua dikekalkan istiqamah di atas jalan agama, dan jangan kita dilencurkan lagi daripada jalan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat Ramadan akan membentuk kita menjadi orang-orang yang baik. Walaupun serangan mari ke dalam kocek, ke dalam kalipung kita, gambar-gambar lucah mari litah depan mata kita begitu sahaja. Tayangan-tayangan di dalam kocek kita, kalipung kita, medsos kita terlalu banyak. Tapi keimanan yang tinggi, kalau kita berjaya tanam di dalam diri kita masing-masing. Kita dakwah pula orang-orang di bawah, pemerintah bawah, rentahan kita, rakyat kita, anak-anak kita. Kita besar supaya jaga amanah Allah ini. Telefon yang mahal itu, talian yang dibayar per bulan, setiap bulan itu puluhan ringgit, dia ada nilai di sisi Allah. InsyaAllah kita mampu juga mengharungi kehidupan yang penuh pancaraba ini dengan syarat kita berpegang teguh dengan Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada itulah mudah-mudahan surah Waqiah, pelajaran yang dibaca oleh qari kita yang hebat tadi, insya-Allah kita ulah pula sikit ni, insya-Allah dapat menjiwai ayat-ayat yang ada di dalam surah ini. Dan tuan-tuan pilihlah balance sendiri lagu mana Ashabul Yamin, As-Sabiqun, mereka mendapat ganjaran apa di dalam surah ini. Wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw 'amal. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatal qadr. Allahumma inna nas'aluka lailatal qadr. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fadhil Syekh Sirah Nabi yang kita perlu, dan kita dapat menghayati Nabi tafsiran kepada yang besar ini. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Kita dapat memahami Nabi kepada rumah Alhamdulillah.